Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Cikgu Ros Azura dari SMK Datuk Haji Hassan Noh. Kita teruskan pembelajaran RBT KSSM tingkatan 3, bab 2, pembangunan produk, 2.1 penghasilan produk dengan subtopik 2.1.3. Jom. Tajuk bagi subtopik 2.1.3 adalah merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, ini adalah objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam video kali ini. Yang pertama, menyatakan konsep penghasilan idea. Yang kedua, menyatakan elemen reka bentuk. Yang ketiga, menyatakan prinsip reka bentuk. Okey, diharapkan pada penghujung video ini nanti ketiga-tiga objektif pembelajaran dapatlah dicapai. Baik, kita lihat apa penerangan tentang konsep penghasilan idea. Penghasilan produk bermula dengan menyampaikan idea tentang produk dalam bentuk lakaran. Okey, tujuan lakaran dihasilkan adalah untuk mendapatkan gambaran awal idea, reka bentuk dan fungsi produk. Lakaran-lakaran yang dihasilkan dapat menzahirkan idea kreatif dan inovatif serta membolehkan pereka bentuk memilih lakaran yang terbaik. Okey, terdapat dua konsep penghasilan idea reka bentuk produk, iaitu yang pertama, bentuk mengikut fungsi, iaitu form follow function, dan yang kedua, fungsi mengikut bentuk, function follow form. Okey, di dalam slide seterusnya kita akan lihat dengan lebih terperinci apa yang dimaksudkan dengan bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk. Okey. So, konsep penghasilan idea terbahagi kepada dua jenis kan? Yang pertama, bentuk mengikut fungsi dan yang kedua, fungsi mengikut bentuk. Okey, bentuk mengikut fungsi adalah reka bentuk produk yang mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. Okay, pelanggan nyatakan produk dengan fungsi sekian. Maka pereka bentuk perlulah berdasarkan bentuk tu mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan tu lah. Okay, manakala fungsi mengikut bentuk adalah reka bentuk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang telah dihasilkan. Okey, seterusnya bentuk mengikut fungsi adalah reka bentuk produk mesti memenuhi fungsi sepenuhnya. Okey, manakala fungsi mengikut bentuk adalah reka bentuk menentukan bagaimana produk akan berfungsi. Okey, lazimnya produk mempunyai reka bentuk yang lebih menarik berbanding dengan bentuk mengikut fungsi. Okey. Contoh bentuk mengikut fungsi, kerusi direka bentuk sebagai tempat duduk, namun bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merehatkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Okey, asalnya kita ada kerusi. Kerusi ni untuk duduk saja. Tapi bila kita cipta kerusi malas, so kerusi malas ini dia berfungsi untuk duduk dan rehat. Okey, contohnya seperti gambarlah daripada kerusi diinovasikan menjadi kerusi malas. Okey, kita lihat pula contoh fungsi mengikut bentuk. Contoh, peralatan dapur yang direka bentuk menyerupai raksasa Loch Ness mendapat perhatian kerana reka bentuk yang menarik dan berfungsi. Okey, seperti gambar yang saya tunjukkan di situ, itu pada asalnya dia berbentuk macam dinosaur kan, iaitu raksasa Loch Ness. Okey, dalam masa yang sama, daripada bentuk itu dia boleh menjadi satu peralatan dapur yang boleh dijadikan sebagai senduk. Okey, dan juga senduk dan penapis. Menarik kan? Okey, kita lihat pula perincian tentang elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, elemen reka bentuk adalah unsur dalam lakaran bagi mempamerkan idea awal suatu rekaan. Elemen membolehkan idea yang disampaikan difahami oleh pelanggan.
Okey, manakala prinsip reka bentuk pula adalah konsep atau peraturan yang digunakan oleh pereka bentuk ketika menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Ia juga membolehkan lakaran yang dihasilkan menarik, selesa dan boleh menimbulkan emosi positif kepada pelanggan. Okey, di dalam semasa tingkatan 1, murid-murid telah belajar tentang elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk. Okey, tetapi pada waktu tingkatan 1, elemen reka bentuk hanya ada 7. Okey, dan prinsip reka bentuk juga ada 7. Tapi bila dah masuk ke silibus tingkatan 3, elemen reka bentuk telah ditambah 1 menjadi 8 dan prinsip reka bentuk ditambah 2 menjadi 9 prinsip. Okey, nanti kita lihat apa elemen baru yang ditambah tu dan apa prinsip baru yang ditambah. Okey, elemen reka bentuk ada 8 kan? Okey, yang pertama garisan, yang kedua warna, yang ketiga bentuk, yang keempat rupa, yang kelima ruang, yang keenam tekstur, yang ketujuh saiz dan yang ke-8 adalah nilai. Nilai ni adalah elemen baru tu. Okey, kita lihat perisian satu persatu nah. Okey, garisan. Garisan adalah cantuman satu siri titik yang mempunyai panjang dan jarak. Unsur penting dalam melakar, melukis dan menulis. Garisan digunakan untuk menghasilkan rupa, bentuk, jalinan dan bayang. Okey, maksudnya di dalam ke-8 elemen reka bentuk, garisan adalah yang paling penting, yang paling utama. Okey, ini adalah contoh garisan. Bermaksud daripada garisan dia telah mewujudkan satu sama ada rupa ataupun bentuk ataupun jalinan dan bayang dan menghasilkan satu ilusi. Okey, seterusnya adalah warna. Okey, warna merujuk kepada kesan pembalikan cahaya ke atas suatu objek. Terdapat 3 kumpulan warna iaitu warna primer, warna sekunder dan warna tertier. Okey, kemudian warna juga dikategorikan kepada warna panas dan warna sejuk. Okey, tahukah murid-murid apakah warna primer? Apa warna primer? Ingat lagi tak? Okey, warna primer adalah warna yang paling asas sekali iaitu biru, kuning dan merah. Okey, warna sekunder pula adalah warna tambahan antara dua warna primer dan tertier adalah tambahan warna primer dan warna sekunder. Okey, apa pula warna panas dan warna sejuk? Okey, lihat gambar rajah, di situ ada contoh-contoh warna panas dan warna sejuk. Okey, baik, seterusnya adalah bentuk. Okey, bentuk merujuk kepada objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okey, bentuk yang kelihatan 3D dinamakan bentuk ilusi. Okey, itu adalah contoh gambar rajah bentuk. Seterusnya, rupa. Okey, rupa dibentuk apabila hujung garisan bertemu dengan permulaannya. Okey, ruang yang dikelilingi oleh garisan. Dan ia merujuk kepada elemen dalam bentuk 2D dan mempunyai luas. Okey, kalau tadi kita dah lihat bentuk dia lebih kepada 3D kan? Okey, tapi kalau rupa dia merujuk kepada bentuk 2D. Okey. 2 dimensi. Itu contoh. Okey, seterusnya adalah ruang. Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Okey, ruang nyata ialah ruang antara dua objek dalam sesuatu objek.
Okey, contoh. Okey, ingat ya, ruang adalah kawasan kosong. Di sekeliling dia adalah elemen garisan. Okey, elemen seterusnya adalah tekstur. Okey, tekstur merupakan teknik memberikan impak terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan. Okey, apakah impak dalam tekstur? Okey, impak juga boleh dirasai melalui sentuhan seperti kasar, licin, halus, kesat. Okey, itu contoh tekstur. Elemen seterusnya, saiz. Okey, saiz merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Okey. Sama ada besar ke kecil ke, ukuran dia dia punya lebar berapa, panjang berapa, tingginya berapa dan kedalamannya berapa. Itu adalah ukuran saiz. Okey. Elemen seterusnya, yang terakhir, nilai. Okey, nilai adalah kesan terang atau gelap sesuatu rona atau warna. Okey, itu contoh gambar rajah untuk nilai. Baik, kita dah lihat ke-8 elemen. Sekarang kita nak lihat 9 prinsip di dalam reka bentuk pula. Okey, waktu tingkatan 1 kita dah belajar 7 prinsip kan? So, kita akan tengok apa dia 2 prinsip baru yang ada di dalam silibus tingkatan 3. Okey, prinsip yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua pergerakan, yang ketiga kontras, yang keempat pengulangan, kelima penekanan, keenam keringkasan, ketujuh kesatuan, ke-8 kepelbagaian dan ke-9 harmoni. Okey, apa dia 2 prinsip? Dapat kesan tak? Iaitu pergerakan dan penekanan. Okey, jom kita lihat perincian tentang setiap prinsip tersebut. Prinsip yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan merujuk kepada kesamaan perhatian atau tumpuan pelbagai elemen yang digabungkan untuk membentuk suatu komposisi. Okey, keseimbangan ini sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Okey, dua iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetri. Okey, selain daripada keseimbangan simetri dan asimetri, ada juga keseimbangan jejari. Okey, prinsip yang kedua, pergerakan. Pergerakan merujuk kepada aliran yang akan memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Itu dia. Aliran yang akan memimpin pergerakan. Dia seolah-olah macam ada membawa kita kepada suatu pergerakan, betul tak? Berdasarkan kepada prinsip ni lah. Okey, seterusnya yang ketiga, kontras. Kontras adalah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Kontras. Okey, jika diperhatikan pada gambar dadu tu, apakah elemen kontras yang digunakan? Dia menggunakan elemen warna untuk menimbulkan kontras tersebut. Bagaimana pula dengan motor? Dia menggunakan warna yang terang. Okey. Prinsip seterusnya yang keempat, pengulangan. Okey, pengulangan merujuk kepada penyusunan elemen yang sama secara berulang-ulang. Okey, jika diperhatikan pada gambar, apa elemen yang diulang-ulang dalam gambar tersebut? Okey, jawab dalam hati ya. Prinsip seterusnya adalah penekanan. Okey, penekanan merujuk kepada tumpuan terhadap elemen yang diserlahkan. Okey, ini dia. Penekanan ini ada banyak jenis. Antaranya adalah penekanan dari segi warna. Nampak tak? Hijau, tiba-tiba ada warna pink di situ. Okey, penekanan dari segi saiz. Okey, semua saiz yang sama, tiba-tiba ada satu saiz yang paling besar di situ. Okey, kemudian penekanan dari segi bentuk. Okey, nampak tak? Semuanya bentuk segi 6. Tiba-tiba ada satu bulatan pula di situ. Itu kita panggil sebagai penekanan.
Okey, prinsip seterusnya adalah yang keenam, keringkasan. Okey, keringkasan merujuk kepada olahan terhadap idea yang kompleks untuk menghasilkan intipati atau elemen yang penting sahaja. Okey, jom kita lihat contoh. Okey, RTM. Okey, RTM ringkas saja. Dia gunakan huruf saja. Tapi memberikan makna yang sangat penting untuk menyampaikan maksud yang RTM ini adalah logo bagi Radio Television Malaysia. Begitu juga dengan AKPK. Dia menggunakan huruf saja tapi nampak dia punya penekanan, dia punya elemen huruf itu sangat penting. Okey. Seterusnya adalah prinsip yang ketujuh, kesatuan. Kesatuan adalah gabungan semua elemen untuk membentuk imej, konsep, tema atau idea yang sempurna. Okey, maksudnya dia ada beberapa elemen digabungkan dan disatukan membentuk suatu reka bentuk yang sempurna. Prinsip seterusnya yang ke-8 adalah kepelbagaian. Okey, kepelbagaian merujuk kepada aplikasi pelbagai elemen, gaya, kualiti, nilai dan idea dalam sesuatu reka bentuk. Okey, ini adalah contoh kepelbagaian pada reka bentuk. Seterusnya, ke-9 adalah harmoni. Okey, harmoni merujuk kepada sesuatu yang dapat memberikan kedamaian. Okey, harmoni dalam visual dapat menimbulkan emosi yang positif. Okey, contoh. Ini adalah contoh harmoni pada susun atur perabot di dalam rumah. Okey, seterusnya adalah bahagian C iaitu lakaran perkembangan idea. Tapi lakaran perkembangan idea ini hanya akan dibincangkan di dalam kelas bersemuka apabila kita masuk ke sekolah pada 5 April 2021 nanti ya. Sebab agak sukar bila nak diterangkan di dalam video. Okey, rasanya setakat ini sahaja video pembelajaran untuk subtopik 2.1.3. Okey, jika ada rezeki dan umur yang panjang, kita akan bertemu lagi pada topik akan datang dengan subtopik 2.1.4. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Yang lain duduk dulu. Jangan makan dulu.